Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dipanjangkan usia, masih diberi masa untuk terus beribadat, mencari bekalan hidup kita bagi menghadapi hari. Hanya amalan dan bekalan itulah yang akan menentukan kita. Tuan-tuan, sambungan kitab kita pada malam ini, sambungan daripada tahun lepas. Ini kuliah yang pertama tahun 2022. Begitu cepat masa berjalan. Tuan-tuan, sedang tak? Minggu depan kita masuk dah Rejab, kemudian Sya'ban, dan datang pula Ramadan. Baru aja Ramadan datang muncul semula. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW untuk renungan kita, hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, hatta yataqarabaz zaman, sehinggalah masa menjadi cepat. Makna Nabi nak abang kat kita, ujung-ujung dunia ni semakin hampir dengan kiamat, masa dia jadi laju, dia jadi cepat. Bukan masa tu bergerak pantas, dak. Bukan jarum jam tu dia cepat benda selalu, dak. Macam tu lah. Kalau kita tengok jam, jarum dia derah tu, bateri terlebih power. Kan? Tapi kita rasa cepat. Masa sama 24 jam sehari. Serupa itulah. Saat, minit, jam jalan macam tu. Tapi yataqarrabaz zaman, kita rasa masa tu dia lekas habis. Tak dan buat apa, setahun dah. No? Dulu-dulu tuan-tuan perasan nak tunggu raya lah, rasa cukup lama. Puas himpun tin melu, simpan nak tunggu bulan puasa nak buat meriang kabat. Lambat tunggu. Lah kita tengok saat minggu depan raya dah. Raya Cina lah. Bulan 4 ujung 5 raya puasa kita pula. Begitu cepat. Nabi kata, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat hatta yataqarabaz zaman, sehingga masa menjadi pantas, menjadi cepat. Cepat macam mana? Wa takunas sanatu kasyahri, dan jadilah setahun itu macam sebulan. Rasa. Setahun rasa lagu sebulan. Cepat sungguh. Baru dia bayar rotek, dia mampu pula dah. Dia kata, WhatsApp sangat ni.
dan wasyahri kal jumu'ati, sebulan dirasakan bagaikan seminggu, satu Jumaat seminggu. Sebulan rasa lagu seminggu, baru rasa lagu baru ustaz ni main pula dah. Dia tak sedar bulan lah kan. Duduk di rumah tata orang main suar bil elektrik, kita baru bayar ada main dah pula. Dia rasa sebulan, sebenarnya kita rasa cukup sat. Kemudian kata Nabi SAW, wa takunal jumu'atu kal yaum, dan jadilah seminggu macam sehari. Minggu rasa lagu sehari kan? Baru sembahyang jemaat, sembahyang jemaat pula dah hari ni sat sungguh. Tu imam pun tak ada nak repair misai lagi, main buat dah, dia main cukup cepat. Tuan-tuan, kita rasa. Kemudian Nabi sambung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yakunal yawmu kas-sa'ah, dan jadilah sehari macam sejam. Sehari rasa macam sejam, tuan-tuan. Saya keluar pagi, hari ni keluar awal sikit. Pasal embut lah dekat 11.30. Lepas tu tak ada embut dah. Dah keluar awal, gelap pergi keluar dah sampai-sampai. Dan mayang jemaat, tu imam suruh saya baca khutbah atas embut. Dan enggak mayang jemaat di sini. Tapi Masjid Al-Hana lah nak mayang ni tak dan. Tuan-tuan, kita rasa tak, merelok dah, tak merelok. Gelap lah. Baru ya pakai do khosihat nuan ni tetap main dah do saat malam, rasa macam 1 jam sehari kan. Kemudian wattakuna sa'atu kadharamati binar, dan jadilah sejam macam sekali nyalaan api. Kita cucuh api di satu benda, dia menyala. Senang zaman kita ni, petik dapur lagi, pak kata api pun naik. Sejam rasa lagu tu. Tuan-tuan, ini Nabi kata tak jadi benda ni, melainkan menunjukkan bahawa kiamat akan berlaku. Maknanya kita semakin lama dia akan main benda ni. Benda rasa sat, rasa cepat. Dalam menghuraikan hadis ini di kalangan ulama, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia mengambil dan menyokong ulasan yang dibuat oleh seorang ulama hadis yang hebat, iaitu Syekh Al-Qadhi Iyad. Syekh Qadhi Iyad ni dia alim bab hadis, dia cukup hebat hadis. Semua dia ada kat dia, hadis sahih, hadis dhaif, semua dia tahu. Dia mengaji sungguh. Tok guru dia tuan-tuan tahu apa orang? Syekh Qadhi Iyad. Tok guru dia 100 orang. 100 orang kan. Nama dia. Dia mengaji kat guru dia 100 orang. Bukan macam lah ustaz mengajar, anak murid ada 100. Dia mengaji 100 orang untuk guru. Syekh Al-Qadhi Iyad banyak dia ulah hurai hadis-hadis Nabi SAW. Kata Syekh Al-Qadhi Iyad, kenapa masa itu dikatakan yataqarrabaz zaman, hampir, cepat, yang Nabi kata tu? Kata Syekh Qadhi Iyad, sebabnya ialah kerana hilangnya berkat masa. Masa kita lalu ni hilang berkat. Apa makna berkat? Berkat ni senang habaknya, banyak cukup, sikit pun cukup. Sikit cukup, banyak lagi rasa cukup. Yang kata tak berkat ni, banyak tak cukup, sikit lagi lah tak cukup. Dia duduk tak cukup situ lah. Tu makna tak berkat.
Jadi yang kita duk rasa sesat ni pasal apa? Sebab hilangnya ataupun kurangnya berkat masa yang kita lalui tu, yang kita tempuh tu. Dan kata Syekh Qadhi Iyad, hilang berkat masa kerana diisi masa tu dengan perkara-perkara yang tak berfaedah, yang lara banyak. Sebab tu masa berjalan kita tak sedar. Fikir-fikir betul tu. Betul. Zaman bila kita rasa lama masa ni? Kalau orang yang umur bayar saya ni kan, zaman tu kita rasa duduk di rumah nak rasa nak siang pun lambat, nak rasa seminggu pun lambat, nak rasa setahun pun lambat. Masa kita kecil-kecil tu kan. Zaman mana? Zaman tu rasanya pukul 10 malam jalan batas tar tu boleh pergi tidur, bukan ada apa kan. Kedai takat pukul 5, pukul 6 boleh makan zaman tu. Tali besen hitam putih tu pun pakai bateri. Pakai bateri kan. Bateri penuh, orang semua segak elok. Mai bateri korang semua jadi Ibrahim pendek belakang. Makna. Habis ingat tak ada tidur. Sebab tu kita rasa lama. Kan? Kita rasa lama. Orang-orang hak kerja tu apa semua nak pergi mana-mana pun mai sorat dulu. Mai sorat. Seminggu sorat tu berjalan. Lah ni esok nak kena pergi Kuala Lumpur, malam ni sorat merah, rahan merah. Dia jadi kalut. Lepas tu balik tu pula mai pula dia jadi dulu. Kedai 24 jam. Mamak ni tidur waktu mana pun tak tahu. Pergilah masa mana pun kita duk pergi tu. Jadi tak tahu siang malam. Jalan pukul 12 dia kan kata nak tidur, nak lintas pun tak tentu boleh. Ni susah, nak U-turn tu pun juga susah. Nampak tak perubahan? Sebab tu kita rasa cepat. Satu contoh malam ni saya nak ajak tuan-tuan cara nak bagi traffic light cepat hijau. Ada cara tu kan, dia boleh tukar daripada merah tu jadi hijau. Kita boleh buat, tapi saya nak habaq kat tuan-tuan je. Tuan-tuan jangan habaq kat orang. Buat macam mana tau? Allah ada yang ni pula dah. Kan? Pakai handphone. Handphone ni boleh set, boleh bagi tukar color traffic light benarnya. Macam mana nak buat? Ni nak abang. Bila berhenti di traffic light merah, kan? Bila merah aja, ambil handphone, buka WhatsApp. Lepas tu bersembang dengan kawan, dengan siapa ke, lepas tu tengok apa depa bubuh apa semua. Sat dia hijau. Kan? Silat-silat orang pergi habis dah, tinggal kita orang tu seorang. Buka Facebook. Tu. Nampak tak orang panggil apa? Analogi. Satu contoh lah nak habaq kata kita rasa sat. Sungguh. Ni mengaji ni pun hak ngantuk, hak apa tu, nak bagi tak mengantuk, nak bagi kuliah cepat habis, tengok handphone. Saya tak tahu ustaz kata wallahu alam. Habis dah. Tak percaya try tuan-tuan. Kan mengantuk tak apa lagi, last sekali saya nak bagi satu doa bagi hilang mengantuk tuan-tuan sekalian. Jadi kita cepat. Dunia kita rasa cepat sebab banyak benda-benda lara, benda-benda yang meralitkan kita. Semakin hari semakin dia duk main, Ni contohnya salah satu benda ni. Semua hak meralitkan kita ada dalam ni. Dia terkumpul dalam ni. Apa yang meralitkan kita? Hiburan ada. Dulu hiburan kena duduk dalam rumah, kena pergi panggung wayang. Lah duduk dalam masjid boleh tengok wayang.
Syok alik dia tengok kan. Dulu nak tengok wrestling malah rabu kata Imam. Tu Imam tengok tu dengan aku. Kan baru ada law ni anytime buka ada wrestling boleh tengok. Tuan-tuan, contoh kan yang nak bagi ralik hiburan ada dalam ni. Apa lagi yang melekakan kita? Selalunya kita sebut wang ringgit kan. Dulu duit dalam bank nak pakai kena pi si borang ambil lah, ada dalam ni. Ada dalam ni. Orang tak bawa duit dah, orang bawa handphone. Transfer pi QR code pi layok lagu tu aja. Maknanya semua hak yang nak meralitkan kita, menyebabkan kita rasa cepat, ada dalam satu alat ni. Jaga-jaga tuan-tuan. Ni ujian, cabaran kita di akhir zaman kan. Banyak lagi lah dengan mainnya benda-benda baru, teknologi dan sebagainya. Dia satu maslahah, keperluan, tapi waktu yang sama dia menjadi ujian kepada kita sehingga hilangnya berkat masa yang kita lalui. Sebab tu tak sedar setahun lepas, 2 tahun dah, 3 tahun dah tak jadi apa. No. Tuan-tuan, kita kena ingat, kita Tuhan atok kita menghadapi 3 jenis masa. Ceramah pula ni biar-biarlah sekali-sekala, no. 3 jenis masa. Satu, masa yang telah lalu. Yang kedua, masa yang sedang kita lalui. Yang ketiga, masa yang akan datang. 3 jenis masa ni dia tak berhenti, dia sentiasa duk bergerak jalan. Masa hak lepas dia semakin bergerak, semakin hari semakin jauh meninggalkan kita, semakin hari semakin jauh. Tuan-tuan, masa muda kita semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin pergi, masa tua datang. Dia tak bergerak. Tak sedar lama dah ya. Tak sedar, maaf okey kok kita menikah ni kat 50 tahun lebih lah baru dia sedar. Kan tu pun tengok gambar. Nak tunjuk kat cucu, buka album tengok gambar. Amai tengok gambar Wan Sandi dulu. Dia pun terkejut. Dulu Sandi pakai kot warna hitam. Awak dah jadi kelabu. Pasal lama jadi kelabu. Muka pun jadi blend. Lepas tu dia buat melawak dengan bini dia ni. Cuba tok hang agak-agak nak buat macam mana gambar ni nak pergi baru balik. Tu orang kata, tok hang tu akai nak nikah lain dah tengah gambar baru. Aku tak tahu keling dengan depan cucu. Sebab lama, semakin hari semakin lama kita tak sedar. Umur berapa lah? 65. Bila 45 tu? Pasal lagu cepat. Dia semakin pergi, semakin jauh dengan kita. Yang kedua, masa yang sedang kita hadapi ni, kita duduk ada Allah ni. Hak ni pun bergerak, dia duduk bergerak pergi. Dia tak statik tang tu je. Dan yang ketiga, masa yang akan datang. Hak ni dia kuiduk mai. Kullu ma huwa atin at. Ada syair Arab sebut. Kullu ma huwa atin. Baca syair ni dia kena bunyi baris belakang. Baru dia sedap. Jadi dia main bergerak. Tuan-tuan, maknanya 3 jenis masa ni semua duduk jalan. Hak lepas duduk jalan, hak duduk ada Allah pun duduk jalan, hak nak mai pun duduk jalan mai. Tiba-tiba kita tak berjalan, duduk tang tu juga. Amalan tak berjalan, tak bertambah, ketakwaan tak bertambah, akhlak tak bertambah elok. Rugilah kita bila kita tidak berjalan bersama dengan masa. Sebab tu Nabi kata khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Manusia yang paling baik ialah orang yang umurnya panjang, amalannya semakin elok. Yang ni untung, dia tak rugi. Allah bagi umur alhamdulillah panjang,
tapi berlain. Tengok dia masa nak terona dulu lain. Bila dah nikah lagi hebat ibadat dia, dah main berumur ni pun masya-Allah, tahajud tak tinggal, apa semua, akhlak semakin elok, semua orang suka dengan dia. Dia semakin elok. Tu manusia yang baik. Manusia yang tak baik lawan itu. Allah bagi umur, kuih banyak, kuih celaru, kuih banyak, kuih ragat, tuan-tuan. Dulu masa muda nampak okey jugalah, main-main pencin, tak tahu nak buat apa. Duk sembung kereta depan rumah pakai seluar pandak. Seluar pandak. Nampak lutut cakagah dah isi, tak ada, tinggal lutut saja. Sembung. Uduh tak ada dah, tapi dia syok. Patut semakin elok lah, semakin tutup aurat. Dulu muda-muda tak katalah kelumbung pun kecil, kuih tua kuih labuh, kuih tua baju kuih longgak, kan, semakin tawaduk, semakin ni orang yang beruntung, orang yang Nabi kata terbaik, khairun nas, manusia yang terbaik, man tala umruhu, mereka yang panjang umurnya, wa hasuna amalu, dan elok amalan dia, semakin elok, semakin meningkat. Jadi yang ni yang kita harap, tuan-tuan, bila bertambah tahun, makna bertambah umur, kan, Allah masih bagi peluang pada kita. Ini mujahadah kita. Jangan kita terpedaya dengan kehidupan moden ini, lebih-lebih lagi zaman yang mungkin mutaakhir ini, yang dia menjelma banyak benda-benda yang nak menyebabkan kita kali tak terlepas hari, lepas minggu, lepas tahun. Tuan-tuan, bila kita layan benda-benda tu tak kena gaya, maka kita buat benda yang lara, maka berkat masa yang Tuhan bagi kat kita pun hilang. Sebab tu jadi cepat. Kata Syekh Al-Qadhi Iyad. Sebab tu masa jadi cepat. Pasal apa pun tak tahu. Kita jadi begitu, tuan-tuan. Kita lupa yang masa yang ke depan pun dia hidup main kat kita. Macam kita doa abang lalu bahawa kita semua ada tarikh akhir untuk berada di atas muka bumi Allah ini, yang telah ditetapkan oleh Allah, yang dirahsiakan oleh Allah. Detik dan tarikh tu semakin hari semakin duk dekat dengan kita, semakin hari semakin duk main, semakin hari semakin duk main, dia bukan semakin jauh. Jadi bila kita duduk di zaman yang mencabar, benda yang meleka banyak, kadang-kadang kita terlupa benda-benda ni. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak biar para sahabat duduk dalam keadaan seronok, leka. Nabi cukup pantang, Nabi tak biar. Pernah satu ketika Rasulullah keluar dari rumah dia, tengok ada beberapa orang sedang berborak, bersembang agak seronok. Nabi pi kat depa. Pi terus habaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau aktsartum zikra hazimil ladzat la syaghalakum amma ara." Kalaulah kamu semua ingat satu masa akan terputus segala kelazatan dunia kepada kamu, semua akan putih, kamu akan mati. La syaghalakum amma ara. Kalau kamu duk ingat hak tu, kamu tidak akan seronok sebagaimana aku tengok kamu sekarang. Masalah lupa. Bila lupa tu, kita lah, bila kita lupa hakikat hidup ni, tu yang kita duk layan dengan benda tambah pula. Zaman kita ni benda yang menyeronokkan banyak kan. Siok. Tuan-tuan, dulu naik kereta bodoh gitu je. Ada cermin kecil depan tu, kali angin masuk, aircon tak ada apa, tu tak apa dah, siok. Habis hangat dia tak mau naik, keluar lah aircon sejuk. Dulu nak kena pulas cermin tu lah. Pakai bercakap ada kereta apa X70. Kita belum cakap, suruh dia turun cermin, dia turun cermin. Buka radio juga. Cakap orang putih lah. Saya tak maulah cakap orang putih, saya kira tuan-tuan terkejut. Betul. Jadi dia tak apa, tu masalah. Tapi jaga benda ni semua. Bila kita silap menilai dia menyebabkan kita ghalit. Bila kita ghalit seronok sana sini apa tu ni,
Lupa hakikat hak Nabi habaq tu. Nabi tak mau bagi sahabat lupa hakikat hidup. Buatlah apa nak buat pun, tapi jangan lupa hakikat yang kita punya masa yang terhad Allah bagi akan berakhir. Kita akan pergi bersama amalan yang sempat kita buat. Jadi bila kita duk ingat hak ni, Nabi kata kan, fa'akthiru zikra hazimil lazat, banyakkanlah kamu mengingat hakikat hidup yang kita akan balik kepada Allah mati. Hak ni ingat. Mainlah model lagu mana pun, hak ni kita tak lupa, insya-Allah kita tidak akan leka. Tuan-tuan, no? Kita tidak akan leka. Kalau tidak, kadang-kadang kesian kita tengok ada orang kalut, no? Siang malam, apa yang dia kalut tu? Dia kalut, dia duk hambat benda hak dia nak tinggal. No? Dan dia tinggal benda hak dia nak bawa. Habis yang pecah tak cukup masa, punya kalut, punya sibuk apa semua, dia sibuk untuk apa? Untuk perkara-perkara yang dia nak tinggal. Fikir balik, awak yang kalut sangat dengan benda hak nak tinggal. Patut dia kalut cari benda hak dia nak bawa. No? Benda hak nak bawa. Hak Nabi kata yatbi'ul mayyit salasatun, mengiringi mayat itu 3 perkara. Ahli keluarga dia, harta benda dia, amalan dia. Bila dikebumikan dia, fayarji'u usnani, balik 2, wa yabqal wahid, 1 yang nak bersama dengan dia. Apa dia? 2 yang balik itu ialah ahli keluarga balik, harta benda balik, yang akan kekal dengan dia amalannya. Patut yang ni kita gelut, yang ni yang nak bawa. Jadi bila kita lupa hakikat hidup, jadi begitu. Sebab tu Nabi peringat kepada sahabat, fa'aksiru zikra hazimil lazat. Tengah seronok tu. Makna nak habang kat kita jugalah. Kita ni mailah zaman mencabar macam mana pun yang melekakan kita, tapi kalau kita ingat hakikat hidup ni untuk apa? Apa yang kita nak cari sebenarnya, kita tidak akan terleka, no? Kita tak akan rasa habis masa cepatnya sampai tak ada nak buat apa, dia tak jadi begitu. No? Tuan-tuan sekalian. Jadi dekat itulah khutbah yang kedua. Hak pertama Jumaat tadi, hak kedua malam ni. Allah, jadi kita sambung kitab pengajian kita. Tuan-tuan, yang saya tanda ni punya depan sikit. Depan sikit, iaitu hadis yang ke 82 86, no? Ni tak apa. 81 7 2 80 70. Oh ya 70. Hadis yang ke-70. Tadi sebut 70 naik 70. 70 yang 70 jadi 7070. Siapa tikam tak haram. Tak halal. Tak haram, tak halal. An Abi Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-sab'in wa nahana an sab'in. Amarna bil ibadatil marda, bil iyadatil marda, wattiba'il janaiz, wa tashmitil atis, wa ibraril muqsim, wa nasril mazlum, wa ijabatid da'i, wa ibsya'is salam, wa nahana an khawatim au takhtumin bizahab, wa an syurbin bi aniyatil fiddah, wa anil mayasiril humr, wa anil qasi, wa an lubsil harir wal istabraqi wad dibaji. Ini beberapa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abu Imarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami menziarahi orang sakit. Itu Nabi suruh.
Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, Nabi suruh kami dengan 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan melarang kami daripada 7 perkara. 1, amarana bi iyadatil marda. Nabi suruh menziarahi orang sakit. Ni amalan yang disuruh oleh Nabi. Banyak hikmah dia tuan-tuan. Hikmah kepada si sakit dan hikmah kita hak sihat yang pi. No? Kita kalau sakit tiba-tiba tengok kawan mai, tok imam mai, tok pengulu mai, tok bilal, tok siap pakai meziarah, meleleh air mata. Sayang juga depa ni kat aku. Hati dia pun jadi seronok ni kawan-kawan mai. Duk sama-sama duk mohong kedai kopi dulu pun mai. Saya tu kamu duk kena tarik mai, dia duk tentang satu dia satu kekuatan jiwa bagi kat dia. Dan kita boleh doa kat dia. Kat kita yang pergi ziarah pula tuan-tuan, kita pun hang ni umur gagan aku sakit dah tu, aku ni pun perasan pergi minta lindunglah ke Allah Ta'ala no? Maknanya kita pun akan sampai masa sebab sihat lawan dia sakit, dia peringat kita. Ni salah satu amalan yang tak bagi kita ralik dah atas dunia ni. Kita duk ingat, duk tengok no? Gagang-gagang kita ni semuanya ada kencing manis, ada darah tinggi, ada hak lemah jantung, ada hak kencing manis, ada hak kencing kawan no? Semua ada aku lagi. Jadi kita beringat, kita sentiasa. Kalau kita tak pergi ziarah, kita tak tahu susah, tak tahu sakit tu bawa akan melanda kita juga no? Jadi kita pergi tu dia boleh sentot salah kita ni daripada benda-benda yang tak elok. Dia ada satu nasihat kepada kita. Kemudian mengiringi jenazah pun Nabi suruh kita tuan-tuan no? Mengiringi jenazah. Ada anak karya kita meninggal, kita ambil masa no, pergi ziarah dia, ikut mayat dia ke kubur. Boleh usung dah ramai, kita berjalan saja belakang dia, iring kan, menurunkan dia ke dalam liang lahat dia, berturun dulu. Dia satu peringatan yang besar kepada kita. Wa kafa bil maut wal izzah, memadalah mati itu sebagai nasihat. Tapi kalau kita tak pernah pergi tengok orang mati, tak pernah iring jenazah, kita tak dapat bayang lagu mana esok ni malaikat maut nak ambil nyawa aku, cukup tak bekalan aku, dia tak terfikir dulu. Esok ni orang akan usung aku lagu ni lah. Jadi dia masa buat turun dalam kubur, apa yang ada itulah yang akan aku bawa duduk dalam kubur tu. Tuan-tuan, jadi dia bagi peringatan kepada kita no? Dengan kematian ni nasihat yang sangat besar no? Untuk kita jaga diri kita dan menunaikan hak sebagai sahabat, sebagai saudara Islam. Itulah pertolongan terakhir bagi sahabat yang kita duk kawan selama ni, yang kita boleh tolong dia. Nak tolong belanja dia dah tak jadi dah, tak boleh buat apa dah no? Tolong doa lah, paling tak ada tolong doa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, tolong ampun, takkan Allah Ta'ala ampun dosa dia kan, masa pergi ziarah kan? Khidmat kita kat dia, mengemumikan dia, itu pengorbanan kita yang terakhir. Jadi ada kebaikan dua-dua pihak. Dan yang ketiga, mendoakan orang yang bersin. Orang bersin doa. Bila dia bersin je, dia kata alhamdulillah, kita pun jawab yarhamkallah. Kan sunat no? Kita jawab no? Alhamdulillah, makna dia bersyukur ke Allah. Bila bersin kena kata alhamdulillah. Pasal apa? Sebab bersin ni dalam kitab apa tak ingat dah saya, dia mengeluarkan virus dalam badan kita. Sebab tu kita kena pakai mask musim Covid ni kan. Pasal apa? Pasal dia boleh keluar
kuman tu kena kat kita. Jadi maknanya bila kita bersin tu dia keluar kuman-kuman penyakit yang ada dalam badan. Sebab tu kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi musim Covid ni jangan duk pergi bersin talak kat orang. Pergi Hashim alhamdulillah. Hang alhamdulillah dia tu. Hang kena tu. Jadi maknanya penyakit dalam badan keluar. Sebab itulah disyariatkan kita ucap alhamdulillah bila bersin. Lagi tuan-tuan dan hadirin, pasal apa bersin kena ucap alhamdulillah? Sebab dia kata ulama pasal itu. Sebab dia mengeluarkan kuman-kuman dalam badan kita keluar. Mana sihatlah. Jadi kita hak dengar ni, kawan kita ni syukur ke Allah atas sihat Tuhan bagi kat dia, kita pun kata yarhamkallah. Semoga memberi rahmatlah oleh Allah ke atas engkau dengan kesihatan kau tu. Tuhan rahmat. Tu. Jadi ini adab ataupun akhlak sesama Islam. Kemudian melepaskan sumpah orang yang bersumpah. Kan satu orang yang bersumpah, disumpah pelik-pelik semua, kita lepaskan sumpah dia, tak payah buat dengan beri kemaafan dan sebagainya. Kemudian memenuhi undangan, menolong orang yang dizalimi. Orang kena naya, macam kita baca hadis yang lepas, kita tolong dia kena zalim, kena tipu, orang pelari, scammer, scammer lah ni, cukup cekap dengan macam-macam cara dia buat. Tuan-tuan, jual kereta online dalam internet, nama kedai semua ada, gambar kedai apa semua. Kawan saya kena dia beli online, mujur dan bayar sikit lah, bayar 8,000 kot, semua apa 10,000. Lepas tu dia duduk tunggu nak bila nak masuk dia suruh masuk duit, dia masuk sikit lagi, kawan tu kata kena masuk lagi. Lama dia rasa tak sedap, dia pergi tengok kedai Kuala Lumpur, pergi kedai, ada betul kedai tu betul, nama betul. Pergi tanya token dia kata awak tak ada urusan dengan you, orang lain pergi buat. Dia kelun ke mana tak tahu. Dia guna jaga kedai tuan-tuan, dia boleh jadi kedai dia. Lepas tu jadi apa-apa, orang pergi tala tuan kedai tu tengok, bukan nak tahu aku tak nak hubung dengan hang apa semua kau ni. Orang lain guna, scammer. Dia kena zalim, kita tolong dia. Macam-macam lah bentuk kezaliman ni, kena naya, orang buat naya kat dia, orang tipu dia, orang macam-macam. Jadi kewajipan kita pi tolong orang hak kena zalim ni. Kemudian memenuhi undangan. Orang Islam sama saudara kita memberi jemputan, undangan, tak kira lah walimatul urus ke apa ke. Jadi kita hendaklah berusaha untuk memenuhi undangan saudara se-Islam. Dan memberi salam bila bertemu. Ini Nabi suruh kita amalkan. Tiap kali bertemu bagi salam. Siapa yang bagi salam dulu, dia dapat pahala lebih daripada yang menjawab salam. Kata ulama, orang yang bagi salam tu pahala dia lebih daripada yang menjawab. Sebab yang memberi salam itu dia melakukan amalan sunat. Tak wajib pun kat dia, tapi dia buat, dia lebih markah. Kalau hak jawab wajib, dia terpaksa. Tak jawab dosa. Jawab tu terpaksa. Jadi siapa bagi salam dulu, dia pahala lebih. Sebab tu Rasulullah tunjuk contoh, baginda sentiasa mendahului salam, sehingga para sahabat cemburu. Macam mana nak buat, Nabi duduk bagi salam kat kita ni, kita bila nak bagi salam kat dia? Satu orang buat, ada satu akai, dia duduk balik pokok, dia tunggu Nabi lintas, tak bagi Rasulullah nampak. Rasulullah pun lintas, dia pun terapa, dia Nabi kum lah. Tak dan juga kata. Kerana kelebihan dia, pahala dia besar. Kemudian baginda menegah kami daripada memakai cincin emas. Orang jantan, jangan, tu bukan pakaian perhiasan orang laki-laki, dia perhiasan orang perempuan. Minum dengan bekas yang diperbuat daripada perak hak betul lah, hak takat kala perak tu tak apa. Hak dia punya tu, material dia memang perak tu. Nabi tegar.
menggunakan lapik duduk sutera. Orang Arab rumah dia kebanyakannya lah baru ada sofa apa semua, dia ada lapik lapik bagi tinggi sikit dalam lantai tu, lapik tu lapik dengan sutera. Maka dilarang. Dan memakai pakaian yang diperbuat daripada sutera. Dibuat daripada sutera. Adapun kalau sutera tu bercampur dengan sulaman hak lain, ada qaul mengatakan harus. Contoh dia sampin. Kan sampin mahal. Apa nama hak mahal sungguh. Sebab apa? Kualiti dia satu, yang kedua sutera tu lebih. Kalau sutera tu lebih tu jangan pakailah. Kalau sutera sikit-sikit disulang tu diharuskan dalam kitab Bahrul Mazi ada ulas tentang tu. Kemudian sutera tebal dan sutera dibaj yang dibuat daripada Yaman, ada jenis sutera lah. Jadi benda-benda ni ditegar, dia menunjukkan kebesaran, dia menunjukkan kesombongan, begitulah, kebanggaan, boleh membawa hati kita jadi takabur dan sebagainya. Sebab tu Nabi SAW menegar. Wa fi riwayatin wa insyadid dalah zadaha fi sab'al awal. Dalam riwayat yang lain ditambah perkara yang disuruh mengerjakan, iaitu menanyakan orang yang hilang belum dijumpai. Orang yang hilang sesuatu benda, kita pergi tanya dia sedangkan belum dijumpai. Jadi ada tambahan lah kepada hak yang atas tadi. Jadi ini 7 benda, 7 perkara lagi yang Rasulullah sarankan kepada kita, yang Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala muatkan hadis ini dalam kitab kita sedang membaca dalam bab memelihara kehormatan kaum muslimin. Kita jaga 7 perintah suruhan-suruhan Nabi ini, maka dia akan keharmonian tu akan timbul. Kehormatan kita sama-sama Islam ni cantik, hubungan kita jadi seronok, jadi mesra. Itu marilah sama-sama kita amalkan, supaya kita dapat menjadi seorang Islam yang solid, yang cantik, yang dapat rasa kemanisan iman dan Islam yang ada dalam diri kita. Halawatul iman tu kita rasa bila kita buat benda ni. Kalau tak buat benda ni, tu yang jadi orang Islam tak seronok. Awak tak rasa lazat jadi orang beriman ni, sebab ciri-ciri dia tak ada pada kita. Ni Nabi doa banget tu lah, jaga kehormatan kaum muslimin. Jadilah tuan-tuan, kita masih SOP. Lupa tadi kita nak bagi doa mengantuk, doa bagi hilang mengantuk. Tuan-tuan tulis. Lepas ni saya tak abang lah, tulis ke rakam ke. Doa dia wa billahi at-taufiq, alif tawa wa ya qauf taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dekat tu lah kuliah kita malam ni. Hilang sungguh mengantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Terkena tuan-tuan malam ni. Dan mana? Dan mayang. Dan masjid ko. Masjid.